Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas Rafizi meletakkan jawatan sebagai menteri dan beliau membuat podcast beliau, ternyata Rafizi sudah mempunyai plan untuk meneruskan survival beliau. Ramai juga yang mengatakan bahawa mungkin Rafizi akan mendedahkan satu persatu pendedahan-pendedahan yang panas dan tak pernah orang tahu. Rafizi di dalam pengakuannya baru-baru ini beliau kata, di luar daripada kabinet, di luar daripada kuasa, beliau boleh melakukan apa yang sepatutnya beliau lakukan. Kerana dalam menteri, kata Rafizi, beliau mempunyai prinsip dan perlu menjaga etika bersama dengan komponen. Kali ini di dalam pendedahan terkini, Rafizi benar-benar memberitahu apa yang sepatutnya. Kali ini Rafizi dengan berani menyindir Kementerian Pendidikan dan mempertahan letak jawatan. Sudah dapat dijangka bahawa Rafizi akan mendedahkan satu persatu kelemahan demi kelemahan dalam kerajaan. Tetapi menjadi tanda tanya ialah kenapa Rafizi menyindir kementerian yang datang daripada PKR sendiri? Mengapa beliau tidak menyindir daripada parti-parti komponen? Fadilina Siddiq, beliau sindir juga. Bekas Menteri Ekonomi itu berkata 80% perancangannya telah dilaksanakan sedangkan Kementerian Pendidikan masih tiada apa, kata Rafizi. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyindir Kementerian Pendidikan selepas dikritik kerana meletak jawatan selepas tewas pemilihan PKR bulan lalu. Sebelum saya teruskan, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat lebih daripada 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit dan kita menjadi lemah daripada dalam kena imun badan kita. Kita juga sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang bodoh atau lemah. Jadi untuk jadi sihat dan kuat melawan penyakit daripada dalam, kita perlu menguatkan semula imun tubuh badan kita supaya kita boleh melawan semua jenis penyakit dan kita boleh jadi sembuh. Sila dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera dan dapatkan khidmat nasihat. Baiklah. Ahli Parlimen Pandan itu juga menegaskan beliau enggan menjadi menteri, tidak berfungsi atau sekadar menjadi pak turut. Kata Rafizi, beliau meletak jawatan kerana jelas telah kehilangan kepercayaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekaligus menyukarkan pelaksanaan reformasi secara berkesan. Dalam episod pertama audio siarnya yang berhenti menteri, Rafizi mempertahankan prestasinya sebagai anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Kata Rafizi, sekitar 80% daripada apa yang saya rancang telah diluluskan Jemaah Menteri. Semua itu telah dilaksanakan, kata Rafizi lagi. Beliau menyebut beberapa inisiatif besar dilaksanakannya, termasuk Rancangan Malaysia ke-13, peralihan tenaga, reformasi pasaran buruh, dasar gaji progresif, reformasi fiskal, subsidi bersasar dan inisiatif kerajaan digital. Rafizi turut mempersoalkan kritikan terhadap tindakannya meletak jawatan sambil mengalih perhatian kepada kementerian lain. Kata Rafizi, saya kadang-kadang rasa geram. Kementerian Ekonomi ditanya macam-macam. Pergilah tanya Kementerian Pendidikan, kata Rafizi. Sudah 2 tahun setengah, mana kerangka utama, tiada apapun, kata Rafizi. Tapi mereka sibuk bercakap tentang orang yang dah letak jawatan, katanya lagi. Rafizi yang tewas kepada anak perempuan Anwar, Nurul Izzah, dalam persaingan jawatan timbalan Presiden PKR berkata, lebih baik meletak jawatan daripada jadi menteri tidak berfungsi. Menurutnya, beliau meletak jawatan bukan kerana kecewa, tetapi kerana beliau sedar telah hilang keyakinan Perdana Menteri yang menjadikan pelaksanaan reformasi secara berkesan tidak mungkin berlaku. Apabila Nurul Izzah bertanding melawan saya, jelas beliau mendapat restu Anwar yang juga Presiden PKR. Itu isyarat kepada penjawat awam bahawa saya tidak lagi disokong Perdana Menteri, katanya. Kalau saya kekal, saya akan jadi Menteri Lame Duck.
Kalau saya cuba teruskan kerja secara berkesan, kementerian pula akan terbeban, dasar saya akan ditolak. Kalau saya sanggup hanya datang kerja dan balik setiap hari, tapi itu bukan saya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Rafizi bersuara. Akhirnya Rafizi membongkar apa sebab dan punca beliau meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Pelbagai spekulasi dan pelbagai canang. Orang kata Rafizi letak jawatan kerana merajuklah ataupun beliau tidak performlah dan macam-macam. Namun demikian, meskipun Rafizi diserang habis oleh pelbagai pihak termasuk pihak kerajaan, termasuklah dalam kalangan kepimpinan, beliau tetap berdiri dengan prinsip beliau, yaitu meneruskan peletakan jawatan. Meskipun dipujuk dengan pelbagai cara, beliau tetap berkata beliau harus mempunyai prinsip. Hari ini akhirnya Rafizi mendedahkan apa punca sebenar beliau meletakkan jawatan. Bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa beliau meletakkan jawatan kerana beberapa perkara. Antaranya, beliau hilang keyakinan kepada beliau mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri hilang keyakinan kepada beliau sebagai orang nombor 2 parti dan Menteri Ekonomi. Wow, pendedahan ini pasti panas dan membawa pelbagai spekulasi. Adakah selepas ini beliau akan keluar pula daripada PKR? Saudara, sebelum kita teruskan, saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transofactor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang bodoh, daya imun badan kita yang tak melawan daripada dalam. Apabila imun badan kita menjadi meningkat, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Ini bukan ubat, ini Transofactor yang diluluskan KKM, ada sijil halal dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Jika anda berminat, anda menghubungi nombor yang tertera. Menurut Rafizi Ramli lagi, beliau menyatakan bahawa alasan itu, ahli Parlimen Pandan berkenan membawa kepada pendiriannya untuk meletak jawatan dalam kabinet sebaik berakhir pemilihan PKR pada akhir bulan lalu. Apabila Nurul Izzah Anwar bertanding, ia mendapat restu Presiden dan Perdana Menteri. Bila sudah ada restu Presiden, itu isyarat jelas bahawa Presiden sudah hilang keyakinan kepada saya dan sebagai Menteri Ekonomi, kata Rafizi lagi. Bila sudah hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri dan mandat daripada parti, kekalahan dalam pemilihan, akhirnya kalau saya memilih kekal, saya akan jadi Lemdak Ministry. Menteri yang sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri dan jawatan menteri ini, kalau saya nak buat kerja, dia akan heret kementerian saya sekali. Katanya dalam rancangan live podcast yang berhenti menteri yang disiarkan menerusi akaun Facebook beliau malam tadi. Rafizi pada 27 Mei lalu mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa Selasa lalu. Menjawab dakwaannya, kononnya dia merajuk, Rafizi berkata alasan itu direka pihak tertentu untuk menyerang peribadinya selepas tiada alasan lain yang dilihat lebih wajar. Dakwaan merajuk kepada saya ini pelik jugalah. Merajuk kalau tengok kepada makna, iaitu kalau tak dapat sesuatu. Kes saya lain. Saya memang menteri dan saya tak mahu sesuatu, kata Rafizi. Saya tak mahu menteri itu. Dia tak timbul soal merajuk kerana akhirnya dia kembali kepada soal prinsip. Merajuk ni letak jawatan ia mesti bersandar kepada isu lebih besar. Kita mahukan pemimpin atau pimpinan negara yang ada dalam kabinet itu mesti bebas menyatakan pandangan. Bila pujuk saya akan kembali kononnya, kata beliau. Balik itu saya kekal dalam kerajaan. Secara tersiratnya bersyarat tutup mulut diam-diam. Sebab kamu menteri yang tak ada mandat, katanya. Menyentuh prinsip politiknya, Rafizi berkata,
kuasa bukan satu-satunya jalan yang menjamin survival dan kedudukan dalam politik. Sebaliknya, kata beliau, ia mesti berakar kepada penerimaan rakyat. Selain apa yang diusahakan mesti memberi manfaat dan mensejahterakan masyarakat. Saudara, melalui penyataan dan juga pendedahan Rafizi ini, ada yang mula bertanya-tanya, adakah Rafizi akan meneruskan pendirian beliau bersama PKR? Adakah beliau akan keluar parti letak jawatan? Inilah yang menjadi tanda tanya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 1 jam, Najib dibebaskan di mahkamah hari ini mendapat DNAA. Ini jawaban Rafizi kepada kita semua yang memang menggemparkan seluruh Malaysia. Najib lepas, kata Rafizi, dia tak faham dengan pendakwa raya. Wah, apa cerita sampai Rafizi tak puas hati. Rupa-rupanya ada juga kebaikan Rafizi keluar daripada kabinet. Kini beliau mula berani mendedahkan, menjawab, bahkan mempersoalkan keputusan-keputusan tertentu yang selama ini beliau tak boleh sentuh kerana beliau terikat dengan etika profesionalisme, etika sebagai seorang menteri. Rafizi Ramli mengkritik pihak pendakwaan dalam kes pengubahan wang haram melibatkan dana syarikat SRC International Sendirian Berhad yang menyaksikan Najib Razak dilepas tanpa dibebaskan DNAA. Saya menghormati hak Datuk Seri Najib untuk membuat permohonan DNAA kerana beliau telah menunggu lama sejak 2019, kata Rafizi. Saya juga menghormati keputusan Hakim K. Muniandi yang membenarkan permohonan DNA itu, kata beliau lagi. Namun demikian, Rafizi menyatakan dia tidak faham kenapa pihak pendakwa raya mengambil masa yang begitu lama sejak tahun 2019 untuk menyiapkan dokumen seperti yang diperlukan untuk memulakan kes. Soal Rafizi lagi. Wah, apakah benar tiada buktikah atau tak mampu dibuktikankah atau mereka tak cekap bekerja? Itu persoalan besar untuk kita semua. Saudara, saya nak perkenalkan kepada anda terapi imun transfer factor for life. Mungkin anda ada mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis, gout tinggi, darah, kanser, resdung, sakit kepala, sakit perut, macam-macamlah penyakit di dunia. Mungkin anda mempunyai penyakit itu ialah antara disebabkan oleh kelemahan tubuh badan kita melawan penyakit daripada dalam ataupun imun kita yang lemah. Secara ringkasnya, imun badan kita lemah kerana kita senang kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Dan juga imun badan kita yang bodoh. Dengan imun badan yang lemah dan bodoh, badan kita sukar untuk melawan penyakit dan susah untuk menyelamatkan kita daripada diserang penyakit. Jadi dengan itu, Transfer Factor for Life ini ialah produk yang diiktiraf oleh seluruh dunia, diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia, bahkan ini adalah lulus KKM, halal dan sedang dicari oleh ramai orang. Anda beruntung kerana menemui video ini sehingga anda melihat inilah Transfer Factor for Life yang dicari-cari orang untuk penyelesaian masalah kesihatan manusia. Sila dapatkan transfer factor ini melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apakah anda juga setuju seperti Rafizi bertanya sampai bila diperlukan? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memberikan DNAA kepada Najib dalam 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC RM 27 juta ringgit. Muniandi berkata kes tersebut tergantung 6 tahun tanpa sebarang keterangan saksi dikemukakan. Dengan hanya sekali penangguhan, menunjukkan bahawa pihak pendakwaan belum bersedia untuk meneruskan perbicaraan. Pihak pendakwaan masih belum bersedia untuk mendengar kes ini dalam masa terdekat kerana mereka belum memperoleh dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan sebagai bukti terhadap tertuduh. Penantian terlalu lama untuk perbicaraan ini menjadi satu beban berpanjangan lagi bagi tertuduh dan menafikan haknya untuk mendapatkan penyelesaian sewajarnya dan tepat pada masanya, kata beliau. Dalam pada itu, Rafizi berkata dari pengalamannya mengkaji dan mendedahkan skandal 1MDB dan SRC, dakwaan penyelewengan melibatkan SRC mempunyai bukti aliran tunai lebih jelas.
Kelemahan ini jelas perlu dijawab oleh pihak pendakwa raya bekas Menteri Ekonomi dan bekas Timbalan Presiden PKR itu. Ramai rakyat Malaysia tidak mahu melihat kes ini berlalu begitu sahaja atas kegagalan pendakwa yang mewakili kerajaan menyiapkan dokumen bukti ke mahkamah berhubung satu skandal iaitu SRC yang telah pun dijatuhkan hukuman bersalah, kata Rafizi. Failkan semula pertuduhan. Rafizi juga menyeru pihak pendakwaan mengesahkan bahawa Jabatan Peguam Negara AGC akan memfailkan semula pertuduhan dengan secepat mungkin dan menyediakan dokumen sewajarnya agar kes ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai seorang ahli parlimen, kata Rafizi, saya akan mengikuti perkembangan kes ini dengan dekat agar ia tidak tercicir dari pandangan awam, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.